العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang saya kasihi, lagi saya muliakan tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang saya muliakan, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kasih dan sayang daripada Allah, pada saat, detik dan waktu ini kita masih lagi dapat sama-sama meneruskan kehidupan kita ini, dan mudah-mudahan kehidupan kita ini senantiasa kita manfaatkan dengan baik dalam rangka untuk membina kehidupan akhirat kita. Kerana hakikatnya kita semua adalah warga akhirat. Kita bukan warga dunia. Jadi keberadaan kita di dunia ini adalah untuk membina akhirat kita. Jadi bila kita masih lagi hidup, bermakna Allah masih lagi memberi kita peluang untuk kita memperkemaskan persiapan kita sebelum kita dijemput pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan semangat itu, insya-Allah kita akan teruskan siri kuliah kita ini, dan mudah-mudahan siri kuliah kita ini menjadi asbab untuk kita sama-sama dapat memperkemaskan persiapan kita sebelum kita dijemput pulang oleh Allah. Jadi kita mulakan dengan membaca suratul Fatihah, insya-Allah, dan kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, mereka-mereka yang meneruti sahabat hingga hari kiamat, tidak ketinggalan kepada kedua ibu dan ayah kita, para pemimpin, para pimpinan, para ulama kita, seterusnya kepada umat Islam yang lain, waimah yang masih hidup maupun yang telah mati. Khusus kepada pengarang kita iaitu Hadrat Syekh Dr. Ramadan Al-Buti, mudah-mudahan kita mendapat keberkatan ilmu beliau melalui kitab beliau yang kita jadikan sumber rujukan untuk kuliah kita ini, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan sambung pengajian kitab kita ini. Cuma pada malam ni saya sebenarnya kitab saya ni saya tak pasti saya letak di mana. Jadi saya akan baca, tadi ada Ustaz Aisyah dia ada share dengan saya. Kita di muka surat 33 ya. Jadi saya akan baca dulu based on WhatsApp Ustaz Aisyah ni, saya akan baca pada muka surat 33 ni. Tapi nanti bila kalau katakan kita masuk muka surat 34, maka saya minta salah seorang daripada kita bacalah untuk saya. Kemudian saya akan huraikan, insya-Allah. Baiklah, kalau kita lihat di sini kita berada pada muka surat 33 ya. Okey, iaitu sebaliknya setiap mereka. Di situ kan semua boleh ya? Okey. Sebaliknya setiap mereka tidak memerhati golongan yang tidak sealiran dengan pegangan mereka. Satu perkara yang penting untuk diberi penilaian,
dan perhatian kerana kebenaran menurut sangkaan mereka tidak akan muncul dalam keadaan bersih dan terpelihara, melainkan daripada pihak mereka. Malah sekiranya terdapat sesuatu perkara di pihak lain yang menyalahi kumpulan mereka, niscaya pada pandangan mereka ia menjadi dalil kebatilan perkara tersebut. Namun sekiranya perkara tersebut bertepatan dengan kumpulan mereka, niscaya mereka akan menganggap bahawa perkara itu diambil daripada kumpulan mereka dan tempiasan daripadanya. Alangkah ramainya manusia yang tersesat dengan cara ini, serta alangkah ramainya mereka yang menukar hukum hakam Allah dan mengubah syariatnya disebab ketaksuban ini. Baik, ini sama-sama kita lihat ya. Ini satu lagi fenomena yang berlaku ya di kalangan umat Islam ya, di akhir zaman. Subhanallah. Dan kita lihat ini jugalah ya penyakit yang berlaku kepada negara-negara Islam mutakhir inilah, termasuk negara kita sebenarnya kan, terjebak dengan penyakit ini sebenarnya. Jadi inilah yang kita kena sama-sama lihat, dan kita belajar ni sebenarnya bukan untuk mencari kesalahan orang ya, bukan untuk judge people, tapi sebenarnya kita belajar ni untuk kita muhasabah diri kita lah, ya, supaya kita tidak terjebak dengan penyakit-penyakit yang sedemikian atau dengan hal-hal yang sedemikian. Mari sama-sama kita lihat. Sebaliknya, setiap mereka tidak memerhati golongan yang tidak sealiran dengan pegangan mereka. Suatu perkara yang penting untuk diberi penilaian dan perhatian kerana kebenaran menurut sangkaan mereka. Maknanya tuan-tuan di sini berlakunya satu suasana keadaan di mana umat Islam dia taksub kepada kumpulan mereka, kepada guru mereka, kepada fahaman mereka. Jadi maknanya mereka melihat apa yang datang daripada kumpulan mereka, apa yang datang daripada pemimpin-pemimpin mereka, apa yang datang daripada ulama-ulama mereka, mereka anggap benarlah. Mereka anggap benar. Walaupun kadang-kadang perkara itu tidak tepat, walaupun perkara itu tidak benar, tapi asbab datangnya daripada mereka, kelompok mereka, kumpulan mereka, ulama mereka, orang-orang mereka, maka mereka akan mempertahankan. Tapi sebaliknya, kalau perkara itu datang daripada kumpulan yang lain, orang yang lain, daripada ulama yang bukan daripada golongan mereka, mereka akan tolak walaupun benar. Ini masalah. Tuan-tuan, ini bila ini berlaku, masya-Allah, sebenarnya inilah punca mengapa umat Islam ini berpecah, bergaduh sesama sendiri kerana ketaksubannya. Kita terperangkap dengan taksub membabi buta, dan kita tidak nampak lagi kebenaran itu sebagai kebenaran. Kebenaran itu kita lihat ada prasyarat. Prasyaratnya apa? Bila datang daripada fahaman kita, golongan kita, kumpulan kita, ia benar. Tapi walaupun benar, tapi datang daripada yang lain, itu tidak benar. Dan kadang-kadang yang daripada kita, walaupun hakikatnya tidak benar, tapi asbab itu datang daripada kita, kita kata benar, dan di pihak lawan pula disebabkan itu lawan kita, walaupun yang dicakap itu benar, tapi kita kata tidak benar. Jadi ini menjadi punca isu besar yang berlaku di kalangan umat Islam. Kita ulang balik, sebaliknya setiap mereka tidak memerhati golongan yang tidak sealiran dengan pegangan mereka. Mereka yang dianggap bukan aliran mereka, golongan mereka, mereka anggap musuh lah. Mereka tak akan terima, mereka akan tolak. Mereka tidak akan bersama dengan mereka. Untuk diberi penilaian dan perhatian. Kerana apa? Kerana kebenaran menurut sangkaan mereka tidak akan muncul
dalam keadaan bersih dan terpelihara melainkan daripada pihak mereka. Ini. Jadi sesuatu itu dianggap betul, dianggap bersih, dianggap murni kalau datang daripada pihak mereka. Kalau datang daripada pihak yang lain, tuan-tuan, saya ada pengalaman masa saya bekerja di UTM Skudai. Masa tu saya bertugas di UTM Skudai sebagai Bilal Masjid UTM Skudai. Ini kisah ni berlaku di hujung 80-an lah. 89 begitu ataupun tahun 90, saya lupa lah. Tapi di hujung 80-an, pada masa tu kita lihat ada satu ceramah yang dianjurkan di Masjid UTM Skudai. Ceramah tu bertajuk Harakatur Dirar. Harakah lah, gerakan kan. Dirar tu adalah sesat. Jadi organisasi yang sesat. Gerakan-gerakan yang sesat. Jadi ceramah ini disampaikan oleh satu pensyarah, satu ustaz, dan dia memang mewakili satu parti politik lah. Parti politik. Jadi apa yang berlaku, kita lihat anak-anak yang mahasiswa yang datang ni, kita tahu mahasiswa universiti ni tuan-tuan, pelajar kita ni berbagai kan. Ada yang maknanya ialah ikut arkam masa zaman tu ada yang ikut tabligh, ada yang ikut ABIM, ada yang IRC-nya kan. Jadi macam-macam. Ada yang PAS ya. Jadi apabila dia punya kesimpulan ceramah tu, harakatul dirar tu adalah harkah yang sesat tu yang mana? Semua gerakan-gerakan yang lain selain daripada gerakan dia. Dia mungkin satu parti politik lah. Maknanya selain daripada harakah dia tadi, semua sesat. Sesat. Itu kesimpulan dia, ceramah dia. Jadi apa yang berlaku, benda tu akhir sampai kepada pihak universiti lah, pihak tertinggi universiti. Jadi isu. Dan saya telah dipanggil. Saya antara pegawai masjid yang ada masa tu. Yang lain dia buat lepas isyak. Jadi imam dah balik apa semua, so saya bertugaslah untuk bersama-sama. Jadi saya diminta betul ke apa semua. Memang betul lah, saya terpaksa kata betul lah. Memang itu pun yang saya dengar. Jadi kadang-kadang ini yang menjadi isu sebenarnya. Maknanya kita lihat apabila fahaman begini kan, walaupun cantik atas nama Islam, tapi kita lihat berasaskan daripada ketaksuban tadi. Maknanya sepatutnya tuan-tuan dan puan, kita perlu melihat kepada titik-titik temu antara kita. Kita perlu melihat titik-titik temu antara kita. Bukan melihat titik-titik beza antara kita. Yang jadi masalah hari ini, tuan-tuan, kita lihat kita suka melihat organisasi jemaah dan sebagainya ini, mereka suka melihat titik-titik beza. Jadi bila melihat titik beza, maka kita susah nak bersatu sebenarnya. Susah nak bersatu. Untuk bersatu, kita kena fokus kepada titik temu. Cuba lihat titik temu. Bila kita lihat titik temu, kita sembah Tuhan yang sama, kan? Kiblat kita sama, Nabi kita sama, kan? Itu titik-titik temu yang patut menjadi asas. Yang kita semua nak masuk syurga, kan? Kita semua akan mati dan kita kalau boleh nak selamat di kubur, mahsyar sirat. Jadi titik-titik temu sepatutnya disuburkan. Tapi bila kita fokus titik beda, bila titik beda ni manhaj berbeza, kaedah, sistem perjuangan tu yang berbeza mengikut pengasasnya, mengikut kefahaman mereka, kan? Kadang uniform tak sama, kan? Warna bendera tak sama. Jadi kalau kita macam polis lah, saya suka melihat polis lah. Polis ni kita lihat walaupun uniformnya berbeza. Polis-polis di alam negara di dunia ni tak sama uniformnya, tuan-tuan, tak sama. Warna kereta tak sama, logo tak sama. Jadi mengapa polis boleh duduk semeja? Mengapa polis boleh bincang sampai peringkat antarabangsa, tuan-tuan? Walaupun mereka berbeza uniform, logo, warna kereta dan sebagainya. Kerana mereka tak fokus pada titik beza. Mereka fokus kepada titik-titik temu sebagai polis. Apakah kita polis? Paling kurang kita lihat fokus adalah kerja. Kerja polis ni seluruhnya sama, iaitu untuk menjaga keamanan. Jadi itu titik temu. Jadi kita umat Islam hari ini, masalah kita mengapa berpecah, sebab kita banyak fokus kepada titik beza. Dan kita tak boleh terima perbezaan daripada orang lain.
Ini masalah. Sepatutnya titik-titik beza itu kita jadikan nombor 2. Yang penting titik-titik temu. Apakah asas perjuangan kita, apa matlamat perjuangan kita, itu sepatutnya menjadi asas untuk kita duduk semeja, berjuang bersama-sama, tuan-tuan kan. Sebab itu hari ini ini masalah kita. Sebab sebenarnya hakikatnya setiap gerakan ini dia mempunyai, kalau kita mau pandang dengan mata hati yang betul, mata hati yang baik, tuan-tuan ya, semuanya ada dia punya kekuatan sebenarnya. Semua, sebab kita manusia ada kelemahan dan kita ada kekuatan. Jadi sepatutnya kelemahan-kelemahan yang ada pada kita, ya kita kena akui dan kita kena atasi, kita kena baiki. Dan kekuatan yang ada pada kita, kita kena mantapkan. Dan bila kita berinteraksi dengan orang lain, dengan jemaah lain, dengan kelompok lain, maka hakikatnya mereka juga ada kelemahan. Mereka juga ada kekuatan sebenarnya. Jadi apa yang patut kita lihat adalah mungkin di sini kita lemah. Ada yang kita, tapi ada di pihak lain itu sumber kekuatannya. Kita mungkin lemah di satu sisi, tapi kekuatan kita itu sebenarnya akan ditutup oleh jemaah yang lain, grup yang lain. Jadi itu sumber kekuatan sebenarnya, kan? Dan kekuatan-kekuatan yang ada tadi, mungkin kita tak ada kekuatan tu ada pada kekuatan orang lain, so kita boleh masya-Allah gabung jalinkan sehingga menjadi kekuatan yang kuat, mantap. Tapi bila kita tidak mahu menerima sesuatu yang daripada orang lain walaupun benda itu betul dan kita hanya menerima daripada kita walaupun salah, ini sesuatu yang fatal, tuan-tuan. Contoh untuk mudah kita lihat, umpamanya macam gerakan ABIM sebagai contoh, tuan-tuan. Sebenarnya kita lihat daripada awal penubuhan ABIM ni dia lebih kepada keintelektualan. Banyak perkara-perkara yang dibincang, dibahaskan benda-benda berbentuk intelektual, bagus kan. Tetapi kalau kita lihat bagaimana pula dengan tabligh. Tabligh ini masya-Allah dia tidak begitu kan. Sebab dia membumi sifatnya kan, dia pergi rumah ke rumah, pergi daripada satu kampung kan, dalam keadaan kebanyakannya bukan intelektual. Ada intelektual sebenarnya ada, tapi banyak orang biasa kan. Kadang-kadang bila dia pakai jubah serban apa semua dah tak nampak lah, walaupun ada doktor di situ, ada engineer kan, mereka low profile. Tetapi bila kita tak menyatukan kekuatan kita ni, maknanya tabligh ada kelemahan sebenarnya. Tabligh juga ada kekuatan kan. Ini contoh saja kan. ABIM ada kelemahan, ada kekuatan bagi kita manusia. Jadi kekuatan itu diperkasakan, kelemahan ditutup, diatasi. Dan kalau kita tak mampu atasi, mungkin kelemahan kita itu ada orang lain yang kuat tentang itu. Masya Allah. Jadi mungkin macam tabligh mungkin nak cakap tentang intellectuality itu mungkin agak kurang kan, mereka cakap benda-benda yang basic. Tapi kalau nak cakap yang intelektual di seminar sahabat antarabangsa, ya ABIM contoh kan. Jadi saling menguat. Tapi kalau nak pergi ke ceruk rantau kampung-kampung ni mungkin ABIM tak mampu kan nak pergi. Tapi tabligh mampu pergi ke solok-solok, masya-Allah, ke pulau-pulau, ke kampung-kampung, masya-Allah kan. Nah, mereka mampu. Jadi ini saling menguatkan sebenarnya. Jadi kalau kita melihat titik-titik temu antara kita dan kita kurangkan kepada titik-titik beza, kita akan bersatu. Dan kita melihat kebenaran itu yang tertinggi. Maksudnya walaupun perkara yang disampaikan itu perkara yang benar, kan? Walaupun dia daripada pihak yang lain, bukan yang kita suka, yang kita sokong, bukan grup kita, kita kena accept itu kebenaran. Tapi kalau daripada kita pula benda itu memang tak tepat, tak betul, salah kan? Kita manusia. Tapi bila maknanya agak ya kita kena kata ya itu salah. Jadi ini sebenarnya yang perlu ada. Hari ini kita ini antara punca. Sebab itu di mana-mana negara Islam kita berpecah atas sebab ini. Atas sebab ini. Subhanallah. Subhanallah. Kita teruskan. Baik. Suatu perkara yang penting untuk okey. Kerana kebenaran menurut sangkaan mereka tidak akan muncul dalam keadaan bersih dan terpelihara melainkan daripada pihak mereka. Okey. Malah sekiranya terdapat sesuatu perkara yang di pihak lain yang menyelikum mereka, mana datang dari pihak lain, benda tu mereka tak suka, sebab benda tu daripada orang lain kan. Pada dia automatik psychologically dia anggap benda tu tak betul, tak tepat, salah. Ia menyalahkan mereka, niscaya pada mereka ia menjadi dalil kebatilan perkara tersebut. Maksudnya menjadi asas untuk mereka kata ini salah, ini sesat, ini tak betul, ini bid'ah dah apa dan sebagainya, macam-macam word keluar
untuk menolak apa yang datang daripada pihak yang lain yang bukan daripada kumpulan mereka. Namun sekiranya perkara tersebut bertepatan dengan kumpulan mereka. Jadi kalau datang daripada kumpulan mereka, yang sebut itu orang-orang mereka, ahli mereka, kan? Subhanallah, parti mereka, pemimpin mereka, nescaya mereka akan menganggap bahawa perkara itu diambil daripada kumpulan mereka. Dan tempias daripadanya. Mana mereka anggap itu betul, positif, mereka akan terima, sokong. Alangkah ramainya manusia yang tersebut dengan yang tersesat dengan cara ini. Serta alangkah ramainya mereka yang menukar hukum hakam Allah dan mengubah syariatnya disebabkan ketaksuban ini. Sampai kita lihat yang ke peringkat membid'ahkan. Bila bid'ah pula, Masya Allah, walaupun kita lihat bid'ah tu ada dua, bid'ah hasanah, bid'ah dalalah, tapi kadang-kadang because of kita berasaskan kepada hati kita yang berpenyakit ni, tuan-tuan ni, fi qulubihim marad ni, fazadum faratan. Mana Allah tambah lagi sakit hati tu, tuan-tuan ni. Masya Allah, akhirnya kita tak nampak lagi kebenaran. Bila bid'ah tu walaupun ada dua, bid'ah hasanah dan dalalah, tetapi akhirnya bid'ah tu katanya satu saja, iaitu sesat. Semua bid'ah tu sesat. Jadi ini antara punca lah, tuan-tuan. Mengapa kita bergaduh, mengapa kita tak bersatu, mengapa kita lemah. Subhanallah. Semoga Allah merahmati pendakwah agung Islam. Badi'uz Zaman, Said Al-Nursi, ini seorang tokoh, tuan-tuan, tokoh gerakan dakwah. Subhanallah, Badi'uz Zaman ni di mana? Maghribi ke? Saya lupa ni. Di benua Afrika tak saya, dia Maghribi. Saya lupa. Subhanallah, dia seorang tokoh yang hebat yang pernah suatu ketika menyedari bahawa terdapat pelajarnya yang mengagungkan suatu pendapat hanya disebabkan Anusi berpegang dengan pendapat tersebut. Jadi ini seorang tokoh. Subhanallah, bila dilihat ada pelajar dia taksub dengan dia. Maknanya dia hanya pegang apa yang dia cakap, tetapi dia menolak apa yang ada pandangan daripada orang lain, ulama lain. So pelajar itu juga berpegang sebab maknanya bila dia terdapat pelajaran yang mengagung suatu pendapat hanya disebabkan Al-Nusi berpegang dengan pendapat itu. Bila Al-Nusi berpegang, maka mereka taksub pegangan itu. Pelajar itu juga mengimani nilai-nilai mula disebabkan ia menyaksikan penjelmaan nilai-nilai itu pada diri Said Al-Nursi. Lalu beliau menulis risalah yang memperinci kepada pelajarnya dengan mengatakan, baik, hendaklah kalian berjaga-jaga, jangan kalian mengaitkan kebenaran yang aku seru dengan diri aku yang berdosa dan binasa. Masya Allah, kan ini tuan-tuan, maknanya ni guru yang baik, kan, guru yang baik. Ini kadang-kadang apabila guru-guru ni dia ada hidden agenda, yang penting dia nak populariti, bagaimana orang boleh suka dengan dia, orang boleh sokong dia, orang boleh sokong jemaah dia, parti dia, kan. Jadi atas sebab-sebab yang itu kadang-kadang dia lebih suka orang membabi buta taksub kepada dia atau kepada kelompok dia. Ini satu perkara yang tak sepatutnya berlaku lah. Ya, kita sepatutnya rasional, bukan emosional. Kita patutnya bertindak secara objektif, kan, bukan dalam keadaan yang didominasi oleh nafsu jahat yang maknanya adanya hidden agenda untuk kepentingan diri dan sebagainya. Subhanallah. Okey, mungkin minta satu orang tolong baca seterusnya apa tu? Hendaklah kalian segera, kemudian saya dah terputus kat situ. Boleh seorang baca? Hendaklah kalian segera hubungkan kebenaran itu dengan sumber yang tersuci, iaitu kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya. Subhanallah. Sebab itu kalau kita lihat, tuan-tuan, bila di peringkat awal dia kata apa? Dia tegur anak murid dia, tetapi mengapa dia mampu tegur? Sebab dia ada sifat. Apa sifat dia? Dia mengaku dirinya tak sempurna. Kan? Dia kata apa?
dengan diri aku yang berdosa. Ini kata dia. Ini sebenarnya ini yang kadang-kadang tidak ada kepada umat akhir zaman. Perasaan, rasa kita ni tak sempurna, kan? Rasa kita ini sebenarnya tidak hebat. Yang hebat tu hanya Allah, yang hebat tu hanya Rasul. Pandangan-pandangan kita ni sebenarnya masih lagi tidaklah sempurna, tidak fatak, tidak dipanggil sakral, kalau bahasa Indonesia, maknanya tidak suci sebenarnya, masih ada di sana sini cacat celanya. Apalagi kita ni yang beri pandangan tadi, yang mengajar, yang membimbing, kita juga banyak dosa sebenarnya. Subhanallah, ini yang kita lihat para nabi. Rasulullah sendiri kita lihat, subhanallah, tak pernah rasa hebat diri dia. Satu hari tak kurang 100 kali minta ampun dengan Allah, beristighfar. Dan setiap kali Nabi beristighfar, mohon keampunan, basah janggut Nabi dengan air mata. Subhanallah. Walaupun Nabi maksum, Nabi itu tak ada dosa, tapi rasa berdosa Nabi cukup tinggi. Tapi kita ni manusia, selain Rasul ni kadang-kadang kita tak ada rasa berdosa. Ini masalah. Kata Imam Ghazali, rasa tidak berdosa adalah dosa. Rasa tidak berdosa adalah dosa sebenarnya. Jadi sebab itu. Mengapa? Sebab itu menggambarkan egonya kita. Masya-Allah. Rasa hebatnya kita. Sebab itu kata Imam Ghazali, penyakit orang beramal ni rasa hebat dengan amal. Penyakit orang berilmu rasa hebat dengan ilmu. Subhanallah. Jadi selagi kita tak nafikan ananiah, ini masalah. Ya, sebab itu kita lihat seruan Nabi daripada awal, seluruh Rasul mengajak manusia kepada la ilaha illallah. Maksudnya seruannya adalah untuk menafikan makhluk dan hanya untuk isbatkan Allah. So makhluk tu siapa? Kadang-kadang kita terlupa makhluk tu kita. Jadi ana ni, saya, kita ni pun kita kena bersihkan. Kita kena bersihkan daripada hati kita kebesaran diri ni, kehebatan diri ni. Subhanallah. Dan kata Al-Nusi sebenarnya, tetapi hendaklah kamu segera kepada kebenaran yang mutlak, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Subhanallah. Itulah asas, maknanya rujukan utama kita. Selagi perkara yang disampaikan itu selari dengan Al-Quran, selari dengan As-Sunnah, kita terima. Tetapi bila ianya bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan As-Sunnah, walaupun maknanya daripada kumpulan kita, daripada pihak kita, parti kita, jemaah kita, bila tak tepat, tak selari dengan Al-Quran Sunnah, ya kita kena tangguh, kita kena tawakuf, kita kena tolak. Masya-Allah. Tetapi kalau yang datang tu pula sebaliknya benda yang benar dan selari dengan Quran dengan Sunnah, walaupun bukan daripada pihak kita, maka kita kena terima, kita kena accept. Subhanallah. Boleh sambung bacaannya tu? Siapa yang malam ni kena kaedah daurah ni, sebenarnya memang ada yang buat begitu, ya, maknanya ada mukri, maknanya ada orang yang membacakan. Jadi kalau boleh bacakan terus, insya-Allah perenggan yang berikutnya tu. Ketahuilah kalian bahawa aku hanyalah sekadar petunjuk jalan menuju kepada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Agung. Ketahuilah kalian bahawa aku ialah manusia yang tidak maksum. Terkadang dosa berlaku jua padaku, atau mungkin aku terjebak dalam penyelewengan. Justru kebenaran akan terjejas disebabkan kekurangan diri aku yang kalian cuba hubungkan ia dengan aku dengan sebab dosa atau kesilapan yang aku lakukan. Masya-Allah. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan, ini yang kita lihat sifat, sifat guru yang baik lah. Guru yang baik, pejuang yang baik, pemimpin umat yang baik. Akhir zaman ni kita kekurangan kualiti guru-guru pemimpin yang begini. Kita lihat masing-masing kadang-kadang nak menonjolkan kehebatan diri, dan kalau boleh nak cuba menyayangi, melihat orang lain tu macam pesaing pula, kan? Orang lain tu macam pesaing, takut di overshadow, dan sebagainya lah. Jadi ini yang kita lihat perlu kita perbetulkan semula, kan?
di dalam kita nak menggerakkan harakat dan martabat umat ini. Ya. Apatah lagi kita lah, kita kena mula berdiri kita masing-masing lah. Kita ni pun sebenarnya yang dah mula suka kepada agama, kita dah suka duduk dalam majlis agama, ikut program-program agama ni, tuan-tuan dan perempuan ni suka beramal, suka bangun malam dah baca Quran, berpuasa sunat dan sebagainya. Kita kena jaga hati kita ni. Sebab kadang-kadang syaitan ni, subhanallah, dia akan rosakkan kita dengan cara pertama supaya kita tak beramal lah. Bila kita beramal, dia rosakkan amal kita. Jadi apatah lagi bila kita ada pengikut, bila kita ada kumpulan yang mengikut kita, anak-anak murid yang menjadi tempat rujukan kepada kita ni. Jadi penting sangat kita kena membawa mereka kepada Allah, bukan bawa mereka kepada kita kan. Bukan bawa mereka kepada jemaah kita, bukan bawa kepada parti kita, bukan bawa kepada subhanallah kepada kita. Apa yang kita buat sebenarnya nak bawa kepada Allah. Jadi parti, jemaah, organisasi ini semua alat sebenarnya. Alat, bukan matlamat. So maknanya ibarat macam kita nak pergi Kuala Lumpur kan, ada orang bawa naik kereta, ya silakan. Ada orang nak naik motor, ya silakan. Ada orang nak naik lori, ya silakan. Ada orang nak naik kapal terbang, ya silakan. Ada orang nak naik Mercedes, ya. Ada orang nak naik Izora, tak ada masalah. Itu semua alat. Yang penting kita nak pergi matlamat kita, iaitu kita nak pergi Kuala Lumpur. Ya, mesti sampai. Jadi kita dalam hal itu kita kena saling menghormati. Jadi kita lihat macam Anusi tadi, subhanallah, bila dia lihat adanya elemen itu dia risau dah. Bila anak-anak murid dia begitu, dia nampak apa? Apa tendensinya nanti? Tendensinya adalah taksub, ketaksuban kepada guru. Itu bahaya. Kan, ketaksuban kepada parti, ketaksuban kepada jemaah, masya-Allah, ini bahaya. Sebab itu kita lihat asas perjuangan pergerakan Islam ni sebenarnya tuan-tuan ni, dia pertama kita lihat dia balik kepada tasbih tu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Di situ ada beberapa perkataan, 4 kan? Subhanallah, kemudian alhamdulillah, kemudian la ilaha illallah, kemudian Allahu akbar. Ini asas. Pertama maknanya kita lihat hari ni, bila kita tak betul, tuan-tuan ni, kita akan membawa orang lain, manusia ni, untuk mensucikan diri kita. Mensucikan jemaah kita. Mensucikan organisasi kita. Maknanya inilah jemaah yang bersih, yang betul, yang benar lah. Inilah guru yang betul, yang benar. Kita lah. Jadi sebenarnya asalnya lah subhanallah. Kita kena bawa umat ini kepada Allah, Maha Suci. Yang nak kita sucikan hanya Allah. Sebab makhluk ni tidak bersih, tidak suci secara mutlak. Kita ada kelemahan, kita ada kekurangan, kan? Kita ada dosa juga sebenarnya, kan? Kita bukan maksum. Rasulullah yang maksum itu pun masih beristighfar. Jadi ini asas. Yang pertama kita kena nafikan kesucian kita ni, kesucian jemaah kita ni, kesucian organisasi kita. Subhanallah. Pertama, kita nak bawa kepada Allah yang Maha Suci, kan? Subhanallah. Kemudian alhamdulillah. Semua gerakan kita lihat secara individu, organisasi dan sebagainya, mereka tendensinya akhirnya kepada apa? Nak yang dipuji guru mereka, pemimpin mereka, persatuan mereka, parti mereka. Telah buat gitu, telah buat ini. Selama berapa tahun kita memerintah, kita amal. Maksudnya berapa tahun dah kita bergerak, berjalan. Inilah jemaah, inilah organisasi yang telah membuat macam-macam perkara. Supaya apa? Dipuji, dipuja. Subhanallah. Tuan-tuan, seluruh gerakan Islam sepatutnya membawa umat ini untuk puji hanya Allah. Hanya Allah. Jadi kita gunakan jemaah, kita gunakan organisasi, parti, apa saja tadi sebagai alat untuk umat ini akhirnya puji Allah. Kerana yang maha layak untuk dipuji hanya Allah. Kita banyak kelemahan. Kita banyak kekurangan. Malu sebenarnya untuk kita dipuji, berbanding dengan Allah yang sebetulnya dan selayaknya lah yang mendapat pujian. Masya Allah.
Hatta kebaikan kita, kelebihan kita pun adalah dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, tak akan mampu kita nak lakukan semua kebaikan itu. Jadi kita kena menjadikan apa saja mekanisme, tools, alat tadi, pengajaran kita, parti kita, organisasi kita, usaha-usaha yang kita buat, kelas-kelas yang kita adakan, program yang kita buat, semuanya akan masuk untuk bawa kepada Alhamdulillah. Untuk umat ini, akhirnya puji hanya kepada Allah. Dan yang ketiga apa? La ilaha illallah. Allahu Akbar. Seluruh Nabi, seluruh Rasul kita ni membawa manusia kepada pertama, mensucikan Allah. Kedua, untuk puji Allah. Yang ketiga, la ilaha illallah. Untuk menafikan makhluk. La ilaha, sesungguhnya tidak ada yang boleh mudarat, tidak ada yang boleh beri, tidak ada yang boleh manfaat. Siapa? Makhluk. Makhluk tidak boleh memberi sikit pun manfaat. Tidak boleh beri sikit pun mudarat. Siapakah makhluk? Makhluk adalah ghairullah, selain daripada Allah. Jadi la ilallah itu sebenarnya adalah tema iman. Nafi, isbat. Tema iman ada dua, nafi dan isbat. Apa yang nak kita nafikan? Makhluk. Makhluk ini tidak ada boleh mudarat, tidak boleh beri manfaat. Yang nak kita isbatkan hanyalah Allah. Jadi la ilaha illallah sebenarnya nak menjaga apa, tuan-tuan? Nak menjaga hati kita ni daripada dua penyakit iman, iaitu kufur dan juga syirik. Subhanallah. Apa itu kufur? Kufur ni apabila kita meletakkan makhluk itu berkuasa. Contoh kita sakit kan, kita makan ubat. So kita yakin obat menyembuhkan. Bila kita yakin obat menyembuhkan, bukan Allah menyembuhkan, itu kufur. Masya-Allah, ditakuti jatuh kepada kufur. Masya-Allah, kita bekerja, organisasi kita yakin organisasi bagi kita rezeki, kedai bagi kita rezeki, ladang beri kita rezeki. Masya-Allah, kena hati-hati kerana ditakuti kita jatuh kepada kufur. Dan iman menuntut untuk kita yakin hakikatnya Allah yang berkuasa. Allah yang menyembuhkan, bukan obat menyembuhkan. Kita makan, bukan makanan yang mengenyangkan, Allah yang mengenyangkan. Kita haus, bukan air yang hilangkan dahaga, Allah hilangkan dahaga. Jadi ini iman. Maknanya kita kena bersihkan daripada kufur. Maksudnya jangan kita yakin kepada makhluk semata-mata secara total. Dan kita nafikan. Walaupun kita tak cakap, tetapi indirectly sebenarnya seolah kita menafikan keberadaan Allah. Na'udzubillah. Kedua, kita lihat adalah syirik. Syirik adalah kita menyengutukan Allah. Maknanya ada Allah, tetapi dalam masa sama ada makhluk. Sama-sama memberi kesan, manfaat dan mudarat tadi. Bila ini berlaku, Masya Allah, ini dipanggil syirik. Macam orang-orang Arab, orang Islam, mereka dipanggil musyrikin Mekah. Mengapa mereka dipanggil musyrikin Mekah, tuan-tuan? Orang yang mensyirikkan Allah, kan? Sebab mereka percaya kepada Allah, tetapi mereka syirikkan Allah, syarikatkan Allah dengan batu berhala. Mereka bukan tak percaya kepada Allah, percaya, tapi mereka juga percaya kepada berhala. Sebab itu kita lihat kadang-kadang kata-kata kita ni, tuan-tuan, macam contoh ada orang cakap, betul lah Allah bagi rezeki, tapi kita kena kerja. Ini kata-kata ni sebenarnya kalau kita lihat apa yang berlaku sebenarnya, dia menafikan Allah, dia mengisbatkan kepada kerja. Alhamdulillah, tuan-tuan. Sebab itu kita lihat apa lagi dalam kita berorganisasi, berpolitik dengan berbagai gerakan, jemaah dan sebagainya lah. Ini semua hanyalah alat, hanya asbab. Makhluk. Dan makhluk, asbab, alat ni dia tidak boleh memberi kesan sedikit pun. Yang memberi kesan adalah Rabbul Asbab, iaitu Allah. Jadi jangan sampai kita terfokus hanya kepada asbab. Jemaah adalah asbab. Organisasi adalah asbab, kan? Apa tu lagi? Kita punya ahli ni, ada orang dia rasa gembira, seronok bangga dengan ahli yang ramai, juta-juta. Tuan-tuan, sebenarnya kekuatan Islam bukan terletak kepada kuantiti. Tentera Badar 13 saja. Allah mampukan menangkan yang sikit, sebab menang bukan letak pada banyak, dan kalah bukan letak pada sikit, kan? Mulia bukan letak pada harta, hina bukan letak pada miskin. Jadi sebab itu kita kena balik kepada Allah. Bila la ilaha illallah, maknanya kita nak bawa umat ini yakin kepada hanya Allah yang berkuasa.
makhluk tak ada kuasa. Jadi dalam kita bergerak, menggerakkan umat ini, tuan-tuan, kita sepatutnya menjadi asbab untuk umat ini kenal Allah. Kenal Allah, bukan menjadikan kita sebagai hijab antara kita dengan Allah. Menjadikan gerakan kita, parti kita, jemaah kita menjadi hijab yang tak nampak Allah. Ini bahaya. Ini sumber kelemahan umat, sumber jatuhnya umat ini kerana bila kita menafikan Allah atau mensyirikkan Allah. Menafikan Allah jadi kufur. Mensyirikkan Allah maknanya meletakkan Allah dan bersama ada juga elemen-elemen ini sebagai angkubah dalam gerak kerja kita, jatuh bangunnya kita dan sebagainya. Jadi yang ketiga adalah la ilaha illallah. Maksudnya nak bawa umat ini kepada untuk mengesakan Allah. Subhanallah. Dan kita nafikan. Walaupun kita perlu kepada alat, maknanya dari segi gerakan, harakah, jemaah, parti, itu alat tidak boleh beri bekas. Dan kita tidak boleh buang alat itu. Kita boleh menafikan alat itu. Tapi keyakinan kita bukan kepada alat, kepada asbab, tapi Rabbul Asbab. Dan yang terakhir adalah Allahu Akbar. Jadi, mana kita nak bawa diri kita dan umat ni kepada untuk membesarkan Allah. So, bila kita salat, kita ulang banyak kali Allahu Akbar. Maknanya Allah yang maha besar. Kalau Allah yang maha besar, kita yang maha kecil. Kita yang maha hinanya, kita yang maha tak punya apa-apanya. Jadi dalam kita membawa diri kita, membawa umat ini, tuan-tuan ya, Masya Allah, jemaah kita, gerakan kita, harakah kita, guru kita, ulama kita itu ini hanyalah sebagai asbab untuk kita dapat membesarkan Allah, dapat kenal kepada Allah. Jadi matlamat akhir kita sebenarnya kita nak pergi kepada Allah. Subhanallah. Jadi asalnya adalah subhanallah, untuk mensucikan Allah, alhamdulillah untuk puji Allah, kemudian la ilallah untuk mengesakan Allah dalam setiap apa yang kita buat, dan yang terakhir membesarkan Allah. Subhanallah. Sebab itu Anusi menasihatkan anak-anak muridnya supaya tidak terlibat dalam perkara-perkara yang akhirnya hanya untuk membesarkan diri dia, menyucikan diri dia. Ya, la ilaha illallah, hanya dialah guru yang betul, dia guru yang patut diikut, ya, dan dialah yang hebat. Itu ditakuti. Jadi kadang-kadang kita lihat hari ini masalah kita. Masalah gerakan-gerakan, masalah kepimpinan gerakan yang terperangkap dengan kadang-kadang membawa kepada parti, membawa kepada jemaah, membawa kepada kehebatan diri mereka. Na'udzubillah. Sehingga agenda yang sepatutnya menjadi agenda utama, iaitu membawa kepada Allah, terhilang, terabai, tuan-tuan. Subhanallah. Baik, boleh sambung bacaannya? Minta maaf. Siapa yang baca? Terima kasih. Ya. Anusi menyatakan lagi, lantas aku akan menjadi contoh kepada manusia dalam sesuatu yang menyeleweng dan perlakuan dosa atau memalingkan manusia daripada kebenaran dengan perkara yang menjejaskannya, disebabkan kebenaran tersebut telah bercampur dengan kesilapan dan dosa aku. Itu kata Anusi. Baik. Jadi kalau kita lihat Anusi ni apa yang disampaikan itu sebenarnya adalah satu kata-kata yang mewakili, kita lihat guru-guru yang benar lah, ya. Guru-guru yang mursyid, murabbi yang benar. Sebab itu tuan-tuan dan puan, dalam kita nak menuju kepada Allah ni sebenarnya kita perlu ada mursyid. Maknanya perlu ada mursyid. Kita perlu ada murabbi yang membimbing rohani kita ni, yang membimbing diri kita ni, supaya kita sampai maknanya kepada Allah, membimbing kita untuk ikut jalan yang hanya bawa kita kepada Allah. Jadi kita perlu doa supaya Allah pertemukan kita ya dengan mursyid yang betul lah, murabbi yang baik kan. Jadi Nusi ni salah satu contoh. Di mana kita lihat Masya Allah, antara ciri murabbi yang baik, mursyid yang baik, dia tidak melihat diri dia tu sempurna. Ya, dia tidak melihat diri dia sempurna. Sebab apa kita lihat, hakikatnya kita ni bukan Rasul kan. Bila Rasul tu ialah dia maksum. Sedangkan Rasul yang maksum pun masih lagi merasakan dia tak sempurna. Jadi ini yang Anusi ingatkan, bahawa hakikat dia manusia. Dia juga ada kelemahan.
Dia juga kadang-kadang buat silap kan. Jadi maknanya kita di sini tuan-tuan dan puan, kita perlu maknanya dalam keadaan objektif kan, dalam melihat sesuatu. Islam tidak menggalakkan kita mengikut seseorang membabi buta kan, blindly, dalam keadaan kita ikut saja. Ini yang berlaku kadang-kadang, berlakunya ajaran-ajaran sesat ni kadang-kadang tuan-tuan ni. Contohlah macam apa ayah pin tu kan, kita pun tak boleh faham tuan-tuan ni, macam mana tu sampai kita lihat air basuhan kaki dia pun masya-Allah menjadi suci lah, direbut masya-Allah kan. Nak cakap pun kita, maknanya ada orang yang macam tu. Dan kalau kita lihat ada antara isteri ayah pin tu ustazah lepasan Azhar, masya-Allah. Jadi kita pun tak faham tuan-tuan, bila taksub tu dah datang tu, dia dah macam dah block, dia punya ada mental block. Dia dah tak nampak lagi dah, dia tak boleh fikir dah. Jadi maknanya dalam agama ni kita tidak begitu. Ini yang berlaku tidak pada sahabat. Apabila contoh Umar Al-Khattab, kita lihat bila Rasulullah wafat kan, apa yang berlaku? Umar kan keluarkan pedang dan Umar beritahu dengan Masya Allah, dengan marahan, siapa kata Muhammad mati, aku pancung lagi, aku bunuh dia. Tapi kita lihat, adakah semua sahabat terima apa yang Umar cakap? Kan? Adanya Abu Bakar. Kita lihat Abu Bakar beritahu pada Umar dan begitu pada semua. Barang siapa yang sembah Allah, Allah hidup. Dan hidupnya Allah itu tidak berkesudahan. Allah itu tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan. Allah itu tetap ada sampai bila-bila. Tapi siapa yang sembah Muhammad, Muhammad dah mati. Muhammad dah wafat. Maknanya ini maknanya kita tak boleh dalam keadaan membabi buta saja. Islam bukan satu agama yang Islam suruh kita berfikir. Sebab itu kita diberi akal. InsyaAllah beri akal. Hatta dalam kita nak beribadat pun antara syarat wajib ibadat mesti berakal. Maksudnya mampu untuk menggunakan akal tu dengan baik. Untuk memilih, untuk menimbang, untuk berfikir kan. Jadi apabila sesuatu perkara itu selari dengan Al-Quran, selari dengan As-Sunnah, ya kita terima. Tapi sebaliknya bila sudah bertentangan, sudah lari, ya kita tolak. Walaupun yang cakap itu guru kita, tapi yang cakap itu tak betul. Bertentangan Quran Sunnah, ya kita kena tawakuf, kita kena tolak. Nah, kalau kita ragu untuk tolak, tapi nampak ada kesaksian, kita tawakuf dulu, tangguh dulu. Dan kita rujuk dengan guru yang lain, ulama yang lain, dapatkan yang benar. Ini bagaimana kalau kita ada keraguan kan? Nabi berpesan tinggalkan yang meragukan. Jadi dalam kita berinteraksi dengan guru-guru, dengan kefahaman-kefahaman yang datang dari berbagai jemaah, harakah, gerakan dan sebagainya, tuan-tuan kita kena berhati-hati. Subhanallah. Boleh teruskan bacaannya? Akibat ketaksupan yang bahaya ini, timbul sifat ego atau angkuh pada diri manusia. Ia merupakan penyakit hati yang paling bahaya yang wajib ke atas setiap Muslim merawatinya dan berjuang secara berterusan untuk bebas daripadanya. Allah Akbar. Subhanallah, inilah penyakit iblis kan. Subhanallah. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingat tatkala kami perintahkan kepada para malaikat usjudu li Adam, sujud semua pada Adam, fasajadu, semua sujud, illa iblis, kecuali iblis. Iblis ni nama asalnya Azazil. Masya Allah. Siapakah Azazil? Pertama, dia guru kepada malaikat. Dari segi ilmu dia hebat. Kedua, tidak ada satu inci muka bumi ini yang tidak menjadi tempat sujudnya. Maknanya amal dia pun hebat. Plus dengan dia dicipta daripada api, Adam daripada tanah. Subhanallah. Maka datanglah sifat ego, sombong, takbur. Dan inilah penyakit yang iblis telah bawa tuan-tuan kepada anak-anak Adam ni. Maknanya sebab kata Imam Ghazali, penyakit orang beramal rasa hebat dengan amalnya, penyakit orang berilmu rasa hebat dengan ilmunya. Masya-Allah. Jadi penyakit hati ini iblis akan gunakan balik apakah
sumber kekuatan kita, tuan-tuan. Sumber kehebatan kita itu dia akan gunakan balik untuk menipu daya kita. Akhirnya orang yang rasa gerakan ini hebat dari segi mengangkat harkat martabat umat dalam konteks ekonomi, dia akan jadi sombong, bongkak, takbur bahawa inilah satu-satunya gerakan usaha untuk mengangkat harkat dan martabat ekonomi umat. Jadi timbul sombong. Dan dia akan pandang gerakan-gerakan lain, gerakan tu salah, tak betul, kan? Kita perlu pada ekonomi, sebab dengan ekonomi barulah kita boleh maju, boleh kita boleh gerak. Tak ada ekonomi, macam mana nak bergerak? So, jadi dia akan pandang semua gerakan lain yang tidak berasaskan kepada usaha menggerak ekonomi yang gagal, yang tak betul. Satu pula yang melihat kepada politik pula, inilah gerakan. Mana dia melihat ini satu-satunya usaha. Tanpa politik tak boleh. Mesti ada kuasa saja. Mana boleh tak ada kuasa? Kita kena ada kuasa. Bila ada kuasa, barulah kita boleh jalankan hudud. Barulah kita boleh jalankan undang-undang Islam. Tak ada kuasa, tak boleh. Jadi akan melihat orang yang berusaha tidak pada kuasa macam salah. Mereka yang fokus pada pendidikan, mereka yang fokus kepada dakwah, pergi rumah ke rumah, pergi kampung-kampung, dianggap ini semua tak betul. Mereka yang fokus pada bidang ekonomi, umat, ini pun semua tak betul. Yang betul dia saja. Jadi dia akan sombong, bongkak, takbur. Sebab dia rasa dialah saja yang menggerakkan Islam. Dialah saja yang membangun Islam. Subhanallah. Ada yang melihat pada pendidikan. Dia tidak melihat kepada politik, dia tidak melihat pada ekonomi, tidak pada pendidikan. Mesti ada pendidikan Islam, mesti itu, mesti ini. Dia berkecimpung dalam dunia akademik, dia buat kajian, buat itu, buat ini. Dan dia pandang orang politik itu salah. Dia pandang orang yang dakwah sana sini itu tak ada ilmu pun salah. Yang ekonomi pun salah. Jadi akhirnya kita lihat apa yang berlaku, kita masing-masing ego, sombong dengan kekuatan yang ada pada kita, yang hakikatnya diberi oleh Allah. Itu juga kawan-kawan yang terlibat dengan dakwah, pergi sana sini kan, Masya Allah, pergi kampung ke kampung, dia rasa dia hebat. Kami buat dakwah, kami jumpa semua manusia, pergi ke pintu-pintu, itu cakap dia akademik, dia dengan bendera gading je, tak sampai ke bumi kan, tak membumi sifat dia. Itu yang politik je, Masya Allah, umat masih lagi banyak yang tak semayang, kena dakwah. Jadi akhirnya tuan-tuan, di mana kita punya titik temu sebenarnya? Kerana ego itulah, sombong itulah akhirnya menjadi blockers antara kita. Ini yang berlaku sebenarnya. Subhanallah. Ini yang berlaku. Subhanallah. Ini yang maknanya kita kena pecahkan. Tuan-tuan ya. Kita kena mulakan. Kita kena mulakan dengan diri kita sendiri. Masya Allah. Berusaha untuk menjadi satu orang yang melihat. Bila melihat semua orang ni, kita lihat yang kasih sayang. Walaupun dia berlatar belakang politik ke, ekonomi ke, pendidikan ke, tahfiz ke, alim ke, orang yang bidang dunia ke, apa tak ada, semuanya umat Muhammad SAW. Masing-masing ada peranan, masing-masing ada tanggungjawab sebenarnya kan. Dan kita perlu berkasih sayang antara kita, saling mendoakan antara kita dan saling menerima kelemahan diri untuk dibaiki dan saling menerima kelebihan orang lain. Kerana apa yang mereka buat mungkin kita tak boleh buat, apa yang mereka boleh lakukan kita mungkin tak boleh lakukan. Alangkah indahnya tuan-tuan kalau ini dilakukan. Ini adalah sumber kekuatan umat sebenarnya yang telah wujud pada zaman Nabi, zaman sahabat, kan, zaman tabi'in. Tapi akhir zaman ni kita lihat umat berpecah sebab masing-masing ego, sombong dengan kekuatan kelebihan yang ada pada mereka. Na'udzubillah. Sebab itu kita lihat perkara ini perlu kita ambil perhatian. Ini yang dirisaukan oleh Dr. Ramadan Al-Buti yang dianggap sebagai dosa yang tersembunyi. So, yang bercakap itu sebenarnya hebat-hebat dengan berbagai gerakan, Masya Allah, tetapi jauh daripada bantuan Allah, jauh daripada rahmat Allah. Sebab bila sombong, bila takbur, dia menarik kebencian Allah. Pernah tuan-tuan Nabi ingatkan Bilal radhiyallahu anhu. Dikatakan kepada Bilal, wahai Bilal, dalam neraka ada satu lembah yang Allah wujudkan khas untuk orang-orang yang sombong. Jadi Nabi beritahu kepada Bilal, wahai Bilal, jangan sombong. Jadi bila saya lihat hadis ni, tuan-tuan, saya berfikir, apa yang Bilal nak sombong? Maknanya sekali logik. Pertama, dia tu hamba. Hamba. Asalnya dia hamba. Subhanallah. Hamba ni diri dia pun bukan milik dia kan. Kemudian dari segi wajah dia tak handsome. Warna kulit dia hitam. Hitam metalik kilat. Daripada Afrika, Utopia. So maknanya, kalau kita lihat sekali imbas,
tidak ada benda, tidak ada apa-apa yang Bilal boleh sombong lah. Tapi Nabi masih ingatkan Bilal jangan sombong. Tuan-tuan, Bilal ni subhanallah, dia muazzin. Muazzin masjid Nabi SAW. Cuba kita lihat tuan-tuan. Saya pernah jadi Bilal masjid UTM tadi, UTM Skudai. Tuan-tuan, sebagai Bilal ni, Masya Allah kita azan kan. Azan kita ni, kalau saya di universiti tu maknanya seluruh kampus dengar. Merentas semua. Maknanya pensyarah, mahasiswi, mahasiswa semua dengar. Maknanya tuan-tuan, dan Bilal ni dari segi kedudukan ranking jawatan dalam jawatan Hal Islam ni, dia paling rendah sebenarnya. Dia jawatan saya tu pembantu rendah Hal Islam, nama jawatan lah. Tugas Bilal, jawatan pembantu rendah. Dia punya kelayakan SRP dan sijil agama. Gaji dia 300.5. Sama level dengan budak pejabat, office boy. Tetapi tuan-tuan, walaupun level tu rendah, office boy punya level, gaji rendah, tapi maknanya saya nak supaya nampak faham kan, Nabi pesan pada Bilal jangan sombong. Maknanya bila Bilal ni suara dia merentas tadi kan, semua orang dengar. So bila azan tu jaga, jangan ada perasaan wah hebat aku azan. Apatah lagi bila ada orang tegur pula, siapa azan subuh tadi ya? Masya-Allah mendayu-dayu, masya-Allah. Aku dengar meleleh mata pagi tadi, ya-Allah. Siapa azan pagi tadi? Kita ada diam. Dalam hati berbunga-bunga kan. Rasa hebat, Allah Akbar. Ini mainan syaitan tu. Subhanallah. Apa tak pula bila ada majlis besar kan, ada datangnya orang-orang besar, kemudian pihak mesti kata saya nak Bilal azan. Maka Bilal akan rasa apa? Oh hebat. Bila yang lain pula rasa apa? Cemburu, rasa macam apa lebihnya maknanya soalan aku jadi tuan-tuan, ini masalah hati. Sebab itu kita lihat penting sangat sebenarnya kita senantiasa menjaga hati kita. Sebab itu Nabi pesan, innallah la yanzuru ila suwarikum wa ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak lihat rupa paras kamu. Allah daripada amwal, harta, pangkat, kedudukan, jabatan kamu, walakin yanzuru ila, tapi Allah pada qulubikum, kepada hati kamu, wa a'malikum, dan juga amal kamu. Subhanallah. Inilah tempat jatuhnya pandangan Allah Subhanahu wa taala. Saya nak tutup dengan kisah Bilal ni. Satu masa satu pemuda yang kacak, yang handsome, dia telah datang jumpa Nabi. Dia ni hartawan, bangsawan, kacak lagi kan, suara lunak. Dia rasa cemburu dengan Bilal. Cemburu dengan Bilal. Dia minta izin pada Nabi. Ya Rasulullah, saya nak jadi macam Bilal boleh tak? Apa maksudmu? Saya nak jadi muazzin seperti Bilal. Muazzin. Tuan-tuan, maknanya orang yang menyeru azan. Muazzin. Kata Nabi, kita dah ada Bilal dah. Beri saya peluang ya Rasulullah, setahun je. Setahun pun tak boleh, kata Nabi. Sebulan ya Rasulullah, sebulan pun tak boleh. Seminggu Rasulullah, seminggu pun tak boleh. Satu hari Rasulullah, satu hari pun tak boleh. Satu waktu Rasulullah, satu waktu boleh. Jadi satu waktu, iaitu subuh. Besok subuh, kamu azan. Jadi besok subuh, Bilal tak azan, pemuda ni azan. Apa yang berlaku tuan-tuan dan puan? Jibril telah turun. Jibril jumpa Nabi. Ya Rasulullah, subuh pagi tadi azan tak? Kata Nabi, azan macam biasa azan. Kata Jibril, azan yang macam biasa tu, suara dia sampai arasy Allah, seluruh malaikat dengar. Tapi azan pagi tadi malaikat tak dengar apa-apa pun. Jadi tuan-tuan, suara siapa yang malaikat dengar? Azan siapa yang malaikat dengar? Azan Bilal. Azan siapa yang malaikat tak dengar? Azan pemuda tadi. Apa yang membedakannya? The quality of iman, the quality of amal, the quality of taqwa, the quality of hati. Allah. Sebab itu penting hari ini dalam kita menelusuri baki hayat kita, tuan-tuan ya. Kita kena ingat tempat jatuhnya pandangan Allah bukan pada serban, bukan pada janggut, bukan pada jubah kan.
bukan pada kelulusan kita, kepandaian kita, bukan kepada banyaknya amal kita, tapi yang akan menjadi tempat pandangan Allah jatuh yang pertama sekali adalah hati. Hati. Macam mana keadaan hati itu? Sebab itu penting dalam kita menggerakkan kehidupan kita, anak-anak kita, masyarakat kita, kan, umat ini penting untuk kita betulkan hati kita. Apa yang kita buat bukan sebab supaya orang nampak kita hebat, bukan supaya orang nampak kita alim, bukan supaya orang nampak kita bagus, bukan supaya orang nampak kita warak, bukan supaya orang nampak, tapi kita buat semata-mata untuk bagaimana kita dapat Allah, supaya Allah redha dengan kita. Subhanallah. Jadi marilah sama-sama kita doakanlah, ya. Ini masalah umat sebenarnya, di seluruh dunia sebenarnya, ya. Gerakan ada, gerakan Islam tu ada sebenarnya, bukan tak ada, tetapi mengapa tak dibantu oleh Allah? Nah, mengapa Allah biarkan dalam keadaan kita lemah, bahkan musuh-musuh, ya, dengan mudah mengadu domba kita, merendah-rendahkan kita, menghina kita, kan? Kita lemah sebab berpunca daripada hal-hal yang ini. Ini yang kata Dr. Ronald Buti sebagai dosa yang tersembunyi. Dia rasa hebat sebenarnya, tetapi dosa-dosa ini yang menyebabkan punca, jadi asbab blockers, penghalang untuk mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala, bantuan Allah dan sebagainya. Jadi saya kira untuk malam ni mungkin demikian dulu, insyaAllah nanti kita sambung, ya. So kita buka sikit masa ni, kalau ada soalan, pandangan, tambahan kalau ada, silakan. Ustaz, Ya. saya nak nyatakan berdasarkan apa yang kita belajar ni, sifat keegoan ataupun sifat-sifat mazmumah dalam diri kita ni, Ya. maknanya hati kita ni memang sentiasa ingat dengan Allah Ta'ala. Kita tak boleh lepas. Kalau kita lepas, kita pasti, sebab syaitan tu sentiasa lintaskan dalam hati kita memang setiap detik dan saat. Ya. Maknanya memang kita kena sentiasalah ingat pada Allah Ta'ala. Cuma kadang-kadang kita ni sebagai manusia, kadang-kadang kita tak mampu, kita terlupa. Cuma apa yang kita boleh buat, beristighfar aja. Satu perkara lagi, bagaimana seperti Ustaz sebut tadi, syirik kan. Bila keadaan syirik atau keadaan kita kata kita beriman kepada Allah, tetapi dalam keadaan situasi macam sekarang ni lah, kita yakin bahawa kita tahu sakit itu daripada Allah. Tetapi tindakan kita tu, contohnya macam kita sakit COVID ni lah kan, penyakit COVID-19 ni. Kita tahu, yakin Allah itu yang bagi kita sakit. Tapi tindakan kita, bila kita rasa tak sihat, bila kata kita cepat-cepat, kita buat test. Lepas buat test, kita buat lagi. Kita kadang-kadang membazirkan duit sampai kita beli test tu banyak-banyak sebab kita macam terlalu takut. Bagaimana sebenarnya keadaan kita? Kata kita beriman kepada Allah Ta'ala, yakin, tetapi tindakan kita tu macam mana? Apa pandangan Ustaz tentang perkara tu? Ya. Yang pertama tadi saya nak komen sikit, bagi pandangan balik kan. Yang pertama tadi tentang, subhanallah, memang hakikatnya kita kena bawa ihsan. Itu yang Nabi pesan tu. Bila Nabi ditanya mahwa ihsan, ihsan itu adalah anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa itu ihsan? Maknanya Nabi buat contoh, salat lah itu contoh, tapi sebenarnya kita kena bawa ihsan dalam setiap apa kita buat kehidupan kita ni. Kamu salat, kamu nampak Allah. Tapi kalau kamu tak mampu, kamu rasa Allah senantiasa melihat kamu. Jadi ada dua elemen ihsan. Pertama elemen musyahadah, kedua elemen muraqabah. Maknanya musyahadah maknanya kita nak lihat dalam setiap masa dan apa yang kita buat dalam kehidupan kita ni, ada elemen musyahadah, maknanya kita nampak Allah. Dalam apa yang kita buat ni, kita nafikan kebolehan kita, kekuatan kita. Sebab tu bila salat, hayya 'alas salah, kita kata apa? La haula wala quwwata illa billah. Maknanya kita nafikan kudrat kita, kita nafikan kekuatan kita dalam apa yang kita buat. Zahir kita hakikatnya Allah. Jadi selagi kita tidak menafikan
kita ni, anania ni, selagi itulah sebenarnya kita tak akan sampai kepada iman yang sebenar. Iman menuntut untuk kita buat penafian secara total kepada makhluk. Siapa makhluk? Termasuk kita. Dan kita kena yakin hanya pada Allah. Dan yang kedua, elemen muraqabah. Elemen sentiasa rasa dekat dengan Allah. Allah lihat kita, Allah nampak kita. Kalau kita salat tu maknanya kita rasa Allah lihat kita salat. Allah dengar apa yang kita baca. Allah tahu apa dalam hati kita. Dan ini kita kena buat di luar salat, di mana kita berada. Sebab itu aqimis salah li zikri, kan? Dirikan salat untuk ingat aku. Maknanya salat itu sebagai latihan untuk kita ingat Allah. Bila daripada takbir ihram sampai salat, ingat Allah, saya rasa Allah tu. Pertama tadi ilmu musyahadah lah, maknanya rasa bahawa hakikat ni bukan kita yang salat, Allah yang beri kita kekuatan untuk salat. Yang kedua, paling kurang kalau tak dapat yang tadi, rasa bahawa Allah nampak, Allah lihat apa yang kita buat. Dan istighfar tadi sebenarnya bila kita beristighfar lepas salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, itu apakah amalan lepas salam? Istighfar, kan? Dan amalan siapa? Amalan Nabi, amalan Rasul. Jadi kita orang yang dah semayang ni, kita beristighfar tadi, orang yang beramal saleh ni, kita beristighfar bukan sebab, kadang-kadang orang rasa dia tak ada mahadis istighfar. Dia sebab apa? Sebab dia rasa dia tak minum arak, dia tak berzina, dia tak buat dosa-dosa besar. So istighfar tu hanya sebutan saja. Tapi sebenarnya mengapa Rasulullah istighfar? Rasulullah maksud, tuan-tuan, kan? Sebenarnya pertama kita lihat, kita beristighfar balik pada kata puan kita tadi. Maknanya kita istighfar sebab apa? Sebab ada masa yang kita terlupa pada Allah. Ada masa hati kita terlalai kepada Allah. Sebab itu kita nak puasa ni, kan? Puasa ni ada 3. Pertama, puasa awal. Kedua, puasa khusus. Ketiga, puasa khusus. Puasa awal, puasa menahan diri pada perkara yang membatalkan puasa. Puasa khusus, puasa menahan diri pada perkara yang membatalkan puasa dan pahala puasa. Yang ketiga, puasa yang berusaha ke arah hati yang sentiasa ada connection dengan Allah. Hati sentiasa ada hubungan dengan Allah. Jadi ini kita kena usahakan sebenarnya dalam hidup kita. Jadi bila ada masa kita terlupa, terlalai daripada Allah, kita istighfar, kita minta ampun dengan Allah. Jadi istighfar tadi sebab ada masa kita terlalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping ada dosa-dosa yang kita lakukan. Baik, yang kedua tadi kita lihat yang kedua apa tadi, puan? Minta maaf. Yang kedua tadi, kita yakin beriman kepada Allah. Kita tahu Allah memberi kita penyakit. Betul. Tanpa kan, tapi Baik. apa tindakan kita tu macam tu? Baik. Dia sebenarnya kita lihat apa yang datang kepada kita, hakikatnya pertama kita kena ingat tidak ada apa-apa yang berlaku secara kebetulan, kan? Semua perkara berlaku mengikut pentadbiran, kudrat dan iradat Allah. Ini yang pertama. Kita kena yakin apa saja yang berlaku, yang baik, yang buruk, sihat, sakit, kan, positif, negatif, COVID ni, semua ni adalah hakikatnya daripada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, semua yang Allah datangkan ini adalah ujian. Positif ujian, negatif ujian, baik ujian, buruk ujian, senang ujian, sakit pun ujian, kan? So ujian ini hakikatnya pada Allah. Dan ujian tak pernah salah. Yang salah cara kita menjawab, cara kita beradaptasi dengan ujian itu. Jadi kalau kita sakit, itu ujian daripada Allah. Jadi bagaimana kita nak menjawab? Jadi kita nak beradaptasi dengan suasana itu. Jadi kita perlu lihat supaya apa yang kita buat seiring dengan sifat kita sebagai hamba kepada Allah. Jadi bila kita diberi sakit, maknanya kita kena sabar. Pertama sabar. Sebab hakikatnya sakit itu ujian daripada Allah, kan? Tetapi dalam sabar yang tertinggi adalah syukur. Maknanya kita kena melihat sisi-sisi hikmah di sebalik sakit. Apa hikmah sakit? Mungkin Allah nak ampunkan dosa kita, mungkin Allah nak kita dekat lagi dengan dia, mungkin Allah nak angkat lagi makam kita di sisinya. Jadi daripada sabar tadi, akhirnya kemuncaknya syukur pada, walaupun zahirnya kita sakit, bersyukur pada Allah, gembira dengan sakit itu. Jadi maknanya dalam apa keadaan kita kena lihat cara kita beradaptasi dengan ujian yang Allah datangkan itu. Tak kisahlah dalam keadaan sakit atau sihat, dalam keadaan susah atau senang, semuanya ujian. Bagaimana kita beradaptasi dengan ujian itu sebagai hamba Allah. Jadi kalau diberi kesenangan, kemewahan, pertama ya syukur, tetapi dalam syukur itu kemuncaknya sabar.
Maknanya jangan mudah lupa diri, jangan mudah lupa daratan. Di dalam apa keadaan sebenarnya, kita berusaha supaya kita berada pada track yang membawa kita akhirnya kepada Allah, kepada redha Allah SWT. Puan ya, Masya Allah. Terima kasih perhatian pandangan Puan dan soalan Puan tadi. Kalau ada yang lain, Insya Allah. Baik. Tadi soalan tu tadi maknanya satu juga ada kita ni maknanya yang kena berusaha, kena berikhtiar, tetapi jangan kita letakkan usaha ikhtiar itu sebagai macam penamat. Maknanya kita yang letak keyakinan pada usaha ikhtiar kita. Jadi sebab itu perkara pertama kita kena rujuk adalah Allah. Kita yang gini kita rujuk kepada usaha-usaha dulu, Allah kemudian. Mana bila dah tak boleh, dah tak betul lah kita ni, masih dah tak berubah sakit kita ni, masih bertambah teruk, barulah rujuk Allah. Boleh sebenarnya hajatnya, yasinnya. Ini sepatutnya Allah dulu. Kan? Bila kita disahkan positif, Masya Allah. Kan? Sembahyang 2 rakaat, sembahyang hajat, taubat, istikharah, doa dengan Allah. Kan? Dan kita sujud depan Allah, sujud syukur. Kita anggap ini mungkin ada hikmahnya, Allah nak ampunkan dosa kita dan sebagainya. Dan kita usaha, kita ikhtiar apa yang kita boleh buat. Jangan gelabah, jangan melata sebab kita ada Allah. Gitu. Boleh Puan yang bertanya? Okey Ustaz, terima kasih. Sama, insya-Allah. Kalau ada yang lain, satu lagi kalau ada? Masya-Allah. Ada ya? Alhamdulillah. So, terima kasih banyak. Saya mohon maaf sekali lagi kalau salah silap ya, terkasar bahasa. Kita bila online ni, satu memanglah kita jauh lah kan. Yang kedua saya tak kenal kan. Mungkin di hadapan sini ada ustazah, ada ustaz, ada orang alim. Masya Allah, depan saya minta maaf lah ya. Kalau cakap-cakap saya tadi mungkin ada yang tak sedap biasa, tak senang hati, ada yang tak tepat dan sebagainya. Buat saya manusia biasa sama. Jadi kalau ada yang tak kena, saya mohon maaf. Kalau ada yang tak betul, tuan-tuan boleh betulkan saya, tak ada masalah kan. Kita bincang, kita muzakarah bersama-sama untuk cari kebaikan insya-Allah kan. Jadi sekali lagi terima kasih perhatiannya. Mohon maaf atas silap. Dan sampai jumpa lagi insya-Allah. Kalau tak sempat jumpa di dunia, mudah-mudahan kita jumpa di syurga nanti insya-Allah. Kita tutup dengan doa ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta khalaqtana, ya Allah, engkaulah Tuhan yang telah menjadikan kami, wa anta tahdina, engkaulah Tuhan yang telah memberi kami hidayah, wa anta tut'imuna, engkaulah Tuhan yang telah memberi kami makan, wa anta taskina, engkaulah Tuhan yang telah memberi kami minum, wa anta tumituna, engkaulah Tuhan yang mematikan kami, wa anta tuhyina, engkaulah Tuhan yang menghidupkan kami. Ya Allah, di malam yang penuh keberkatan, di bulan daripada bulan Syakban ini, kami menadah tangan ke hadrat-Mu, Ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu, pandanglah kami dengan pandangan kasih dan sayang-Mu. Ya Allah, Engkau berkatilah program kuliah online yang kami adakan ini, dan jika ianya sebagai asbab untuk kami ini bertambah dekat dengan-Mu, bukan bertambah jauh daripada-Mu. Ya Allah, kami ini adalah hamba-hamba-Mu yang kerdil, lemah, daif, lagi banyak dosa. Engkau Maha Pengampun, Ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, kuatkanlah iman kami, tunjukkanlah kami jalan yang benar lagi lurus. Masukkanlah kami ini, oh Allah, dalam golongan orang-orang yang saleh, dalam golongan orang-orang yang salihah, dalam golongan insan-insan yang bertakwa, dalam golongan insan-insan yang berjaya. Berjaya di dunia yang sementara ini, berjaya di kubur, berjaya di padang mahsyar, berjaya di titian sirat, hingga ke syurgalah kami dengan selamat. Allahumma, Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami sedar bahawa hakikatnya kehidupan kami ini adalah kehidupan yang sementara. Akan datang satu hari, akan datang satu saat,
Kami pasti akan berpisah dengan anak-anak yang kami sayang. Kami pasti akan berpisah dengan isteri, suami yang kami cintai, ibu ayah yang kami sayangi, adik-beradik yang kami kasihi. Kami sedar, oh Allah, satu hari nanti kami pasti akan dimandikan orang. Kami pasti akan dikafankan orang, kami pasti akan disembahyangkan orang, kami pasti akan diusung ke tanah perkuburan, kami pasti akan ditinggalkan di dalam tanah tanpa teman, tanpa kawan. Tetapi amat kurang bekal kami, oh Allah, amat kurang persiapan kami. Ampunilah segala kealpaan kami, ampunilah segala kelalaian kami. Berilah kekuatan kepada kami agar kami mampu menggunakan sisa-sisa umur kami, saki baki hayat kami yang masih ada ini dengan sebaik-baiknya, mentaati seluruh perintahmu, menjauhi seluruh laranganmu. Hidupkanlah kami dalam taat, matikanlah kami dalam taat. Hidupkanlah kami dengan iman, Islam dan ihsan. Matikanlah kami dalam iman, Islam dan ihsan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami semua ada ibu, kami semua ada ayah. Sesungguhnya ibu dan ayah kami telah banyak bersusah payah untuk kami, telah banyak harta benda, wang ringgit, peluh keringat, masa dari umur mereka yang mereka telah korbankan untuk kami kerana hendak melihat kami anak-anaknya ada baju untuk dipakai, ada makanan untuk dimakan, ada pelajaran untuk masa depan. Ibu ayah kami bekerja, bertungkus lumus, membanting tulang, membesarkan kami sehingga kadang-kadang kurang masa mereka dalam menyelak lembaran Quran-Mu, kurang masa mereka dalam membilang biji-biji tasbih, berzikir mengingati-Mu, kurang masa mereka dalam duduk majlis ilmu kerana sibuk membesarkan kami anak-anaknya. Ya Allah, kami tak akan mampu untuk membalas seluruh jasa baik ibu dan ayah kami ke atas kami selama ini. Engkau terimalah itu sebagai ibadah mereka, Ya Allah. Engkau terimalah itu sebagai amal salih mereka. Ya Engkau terima dengan sebaik-baik penerimaan dan Kau ganjarilah mereka dengan sebaik-baik ganjaran. Ya Allah, kasihanilah ibu dan ayah kami sebagaimana mereka telah mengasihani kami, mendidik dan mengasuh kami sejak kami dari kecil lagi. Ampunilah dosa kedua ibu dan ayah kami. Bahagiakanlah kehidupan ibu dan ayah kami di dunia yang sementara ini, di kubur mahsyar dan sirat, hingga ke syurgalah ibu dan ayah kami dengan selamat. Ya Allah, permintaan yang sama kami pohonkan untuk anak-anak kami, isteri kami, suami kami, adik-beradik kami, ibu mertua, bapa mertua kami, rakan-rakan kami, guru-guru kami, sanak saudara kami, datuk nenek kami, jiran-jiran kami, ahli qaryah kami, para pemimpin kami, para pimpinan kami, para ulama kami, seterusnya umat Islam yang lain, wa emah yang masih hidup mahupun yang telah mati. Ya Allah, kepada mereka yang telah pergi dahulu daripada kami, khususnya dari kalangan kaum kerabat kami, guru-guru yang pernah mendidik kami, kawan-kawan yang pernah susah dan senang dengan kami, tidak ketinggalan kepada seluruh umat Islam yang lain yang telah mendahului kami menghadap-Mu. Mohon apalah kiranya, oh Allah, Engkau letakkanlah roh-roh mereka di kalangan orang-orang yang Engkau kasih lagi sayang. Engkau luaskanlah kubur mereka seluas saujana mata memandang. Engkau jadikanlah kubur mereka satu taman daripada taman-taman syurga. Engkau ampunilah dosa-dosa mereka. Engkau permudahkanlah urusan akhirat mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Bagi kami yang masih hidup ini,
Kami sedar kami sedang menunggu giliran untuk kami kembali kepadamu. Kami hanya mengetahui tarikh lahir kami. Kami tidak tahu tarikh mati kami. Kami hulur tangan kami kepadamu, O Allah. Pimpinlah kami, pandulah kami, bimbinglah kami. Agar kami senantiasa berada di bawah naungan hidayahmu. Kiranya telah sampai saat ajal kami. Matikanlah kami dalam husnul khatimah. Jangan matikan kami dalam su'ul khatimah. Ya Allah, kami tak pandai berdoa. Kiranya ada di antara kami ini yang sakit, mohon kau sembuhkanlah sakitnya. Jika ada di antara kami ini yang punya masalah, mohon kau permudahkanlah jalan-jalan penyelesaiannya. Jika ada di antara kami ini yang punya hajat, mohon kau kabulkanlah akan hajat-hajatnya. Ya Allah, kabulkanlah segala harapan-harapan kami, segala cita-cita kami dan segala kehendak-kehendak kami. Allahumma aghnina bil ilmi. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu. Wa zayyinna bil hilmi. Hiasilah kami dengan adab dipekerti yang baik. Wa akrimna bit taqwa. Muliakanlah kami dengan takwa. Wa jamilna bil afiyah. Cantikkanlah kami dengan kesihatan yang baik. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban ini. Wa balighna Ramadan. Dan mohon apalah kiranya Engkau panjangkanlah umur kami, Ya Allah, sehingga kami dapat bertemu lagi dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia ini, kehidupan yang dengannya kami bertambah dekat denganmu, bukan bertambah jauh daripadamu. Wa fil akhirati hasanah. Dan kehidupan yang baik di akhirat nanti. Wa qina azaban nar. Dan jauhilah kami daripada azab api neraka-Mu yang pedih itu. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antal hakim. Walhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan dan puan, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu was solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima Jumpa kasih lagi. Ustaz. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya minta izin untuk pulang dulu ya. Hmm.